Teori multiverse bukan lagi sebahagian daripada cerita science fiction yang bagus. Kini terdapat beberapa teori saintifik yang menyokong idea alam semesta selari di luar angkasa kita sendiri. Walau bagaimanapun, teori multiverse kekal sebagai salah satu teori paling kontroversi dalam sains. Hari ini, kita akan mengetahui di mana hujung alam semesta kita terletak. Kita akan teroka dengan lebih dekat konsep multiverse. Adakah ia benar-benar wujud atau jika ia hanyalah konsep falsafah semata-mata? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Jom kita mulakan daripada awal. Bukan, dari awal lagi. Ya, sini. Di sini. Pada masa lampau, alam semesta kita dilahirkan. Jadi, di manakah lokasi ini? Persoalannya tidak relevan kerana ruang seperti yang kita tahu masih belum wujud. Semua jirim wujud. Masa dan ruang, segala apa yang kita tahu wujud di satu titik ini. Titik ini adalah apa yang kita panggil sebagai ketunggalan. Dan kemudian, ketunggalan dengan cepat berkembang lebih besar. Ledakan besar pun berlaku. Sebelum tu, jom kita lihat masa. Pada waktu ini, masa telah pun wujud dan pada 10 kuasa negatif 43. Okey, kita kini berada di era Planck. Astrolab akan melukis garisan sebelum dan selepas. Kita tidak tahu tentang peristiwa, fenomena dan hukum alam sebelum detik ini. Ketunggalan kekal sebagai keadaan alam semesta yang paling misteri dan tidak dapat dijelaskan untuk kita. Semua teori dan formula berhenti berfungsi. Ketunggalan itu nampaknya menjadi paradoks. Secara teori, ia sepatutnya mempunyai ketumpatan dan suhu tidak terhingga. Yang mustahil dalam amalan kerana dengan ketumpatan tak terhingga, entropi menghampiri kosong yang tidak konsisten dengan suhu infinity. Terdapat banyak paradoks seperti ini. Mari kita kembali ke zaman Planck. Mengapa ia dipanggil Planck? Ia berlaku semasa era Planck. Jangka masa minimum yang boleh diukur atau dikesan dalam alam semesta kita dari masa sifar hingga 10 kuasa negatif 43 saat dalam zaman ini. Daya asas fizik. Interaksi elektromagnet lemah dan kuat digabungkan dan berlaku interaksi super antara jirim. Disebabkan keadaan yang melampau, sistem ini tidak stabil dan penyatuan daya dan jirim berakhir. Proses yang kita panggil asimetri jirim atau jirim barium secara praktikal mencipta keadaan fizikal, pemala dan zarah yang kita perhatikan sehingga hari ini. Dari perspektif kita, fakta ini adalah luar biasa kepada ahli fizik moden. Kerana model piawai fizik zarah mahupun teori kenisbian am tidak memberikan penjelasan yang diketahui mengapa ini sepatutnya berlaku. Apa yang pelik ialah ahli fizik meramalkan ledakan besar sepatutnya menghasilkan jumlah jirim dan anti-jirim yang sama. Tetapi sebenarnya kita tidak nampak anti-jirim di mana-mana. Apa yang berlaku ialah pembahagian muktamad kepada jirim dan anti-jirim. Jirim menjadi bentuk bahan yang dominan di alam semesta. Gangguan simetri membawa kepada peringkat kedua penciptaan. Apa yang dipanggil sebagai zaman penyatuan besar. Pada masa itu, graviti akhirnya menjadi kuasa yang berasingan. Tiga yang lain masih bersatu sebagai kuasa kuat elektro. Alam semesta menjadi agak kurang homogen. Terdapat perubahan dalam ketumpatannya. Peringkat kedua, zaman penyatuan besar berakhir secepat ia bermula. Sekitar 10 kuasa negatif 36 dari saat penciptaan alam semesta. Seterusnya, gabungan pelbagai faktor membawa kepada perkembangan pesat alam semesta. Dalam tempoh yang sangat cepat, titik sebesar zarah subatom mengembang kepada saiz oren dan seketika kemudian menjadi saiz galaksi. Ia terus berkembang secara eksponen semasa perkembangan pesat alam semesta. Beberapa titik di alam semesta bergerak lebih cepat daripada kelajuan cahaya. Ini adalah percanggahan yang jelas didorong oleh hukum bahawasanya mustahil untuk merambat melalui ruang lebih cepat daripada kelajuan cahaya dari perspektif pemerhatian lain di alam semesta. Walau bagaimanapun, menurut saintis, percanggahan ini diselesaikan kerana sementara jarak antara objek meningkat lebih cepat daripada kelajuan cahaya, objek tidak bergerak melalui ruang lebih cepat daripada kelajuan cahaya. Sebenarnya lebih banyak ruang baru sedang dicipta di antara mereka. Mulai sekarang, kita akan langkau beberapa lagi zaman penciptaan alam semesta untuk kembali kepada topik utama video ini. Mari kita sahkan fakta bahawa alam semesta kita mempunyai isi padu. Ia homogen dan agak sejuk.
Perkara yang berlaku di sini sudah biasa bagi kita dan ini boleh dikatakan alam semesta tempat kita tinggal, kecuali belum wujudnya bintang dan planet. Tetapi apakah bentuk untuk memahami bagaimana multiverse berfungsi? Kita perlu memahami bentuk alam semesta kita. Semuanya bergantung pada betapa tumpatnya alam semesta. Bentuk alam semesta kita bergantung pada nilai berangka parameter ketumpatan omega yang merupakan istilah yang terdapat dalam persamaan yang digunakan untuk memodelkan alam semesta isotropik homogen. Jika parameter ketumpatan alam semesta kita lebih besar daripada 1, maka omega lebih besar daripada 1, alam semesta melengkung seperti sfera. Jika parameter ketumpatan ialah 1, omega sama dengan 1, alam semesta kita akan rata. Kemungkinan ketiga ialah alam semesta kita mempunyai kelengkungan hiperbolik seperti plana yang berlaku jika parameter ketumpatan kurang daripada 1 omega. Mengapa ini penting? Parameter ketumpatan boleh menunjukkan kepada kita bagaimana alam semesta akan berakhir. Sebagai contoh, sama ada ia akan terus berkembang tanpa had atau ia akan runtuh dengan sendirinya. Sama ada ia akan terhad atau tidak. Dan bagaimana kita menentukan nilai omega? Sebagai contoh, dengan mengukur ketumpatan alam semesta dan kadar pengembangannya menggunakan analisis sinaran latar belakang gelombang mikrokosmik, Cosmic Wave Background atau CMBR. CMBR adalah sinaran radiasi kelihatan dalam semua arah berpunca dari suhu tinggi di alam semesta awal. Analisis mencatat turun naik suhu peninggalan relik Big Bang atau ledakan besar. Anda mungkin pernah melihat imej ini lebih daripada sekali. Selepas ledakan besar, terdapat turun naik kecil dalam suhu tempatan di seluruh alam semesta. Dan turun naik ini masih kelihatan dalam CMBR dan boleh diukur pada tahap ketepatan yang tinggi. Kehadiran anisotropi ini dalam CMBR kedua-duanya mengesahkan model The Big Bang dan membolehkan kita mengira nilai pemalar seperti parameter ketumpatan. Hasilnya, alam semesta kita rata. Omega sama dengan 1. Alam semesta adalah rata kerana ia mengembang tanpa kelengkungan positif maupun negatif. Sudah tentu persoalan ini masih menjadi sumber banyak perdebatan dalam komuniti saintifik. Untuk membolehkan kita meneliti konsep multiverse, mari kita terima kerataan alam semesta sebagai fakta. Semua elektronik kontemporari, daripada komputer, telefon pintar kepada robot dan pesawat ulang-alik adalah mustahil tanpa penyelesaian persamaan kuantum yang sepadan, yang boleh mempunyai bukan satu tetapi 2, 3, 1000 maupun sejuta jawapan. Terdapat berbilang penyelesaian, tetapi dalam eksperimen, saintis sentiasa hanya memerhati satu. Sehingga hasilnya diperhatikan, semua penyelesaian direalisasikan dan zarah berada dalam semua keadaan kuantum. Pada masa yang sama, para saintis merujuk kepada ini sebagai superposisi kuantum. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger menghasilkan persamaan pendek yang mentakrifkan setiap keadaan kuantum. Zarah asas boleh berada dalam persamaan yang berfungsi dengan satu klosa kecil. Persamaan Schrödinger tidak mempunyai penyelesaian konkret yang tunggal. Sebaik saja hasilnya diperhatikan, terdapat satu, selebihnya penyelesaian yang mungkin tidak lagi wujud. Keadaan kuantum mereka runtuh. Kehidupan kucing bergantung pada keadaan kuantum zarah. Jika ia rebah, kucing itu mati. Jika tidak, kucing itu dapat hidup. Ia wujud dalam superposisi keadaan kuantum ini. Ahli kosmologi Amerika Sweden, Max Tegmark, mengambil eksperimen Schrödinger lebih jauh dan mengemukakan idea yang luar biasa ini. Bagaimana jika kita hanya dapat memerhatikan satu hasil eksperimen kerana keputusan lain dimanifestasikan dalam alam semesta alternatif? Jadi berapa banyak alam semesta alternatif? Cara teorinya, nombor tak terhingga di setiap alam semesta terdapat pemerhati yang merekodkan hasil eksperimen tertentu, berbeza dengan yang diperhatikan oleh ahli fizik di alam semesta kita. Dan jika itu tidak mencukupi, Tegmark menaik taraf konsep multiverse lebih jauh, membahagikannya kepada beberapa tahap. Tahap pertama multiverse. Alam semesta wujud dalam satu ruang masa tak terhingga, yang bermaksud kesemuanya mempunyai hukum fizik dan pemalar yang sama. Mereka boleh dikatakan paling hampir dengan kita, tetapi disebabkan pengembangan berterusan selepas Big Bang, mereka terus bergerak lebih jauh dengan pantas sehingga tidak mempunyai pengaruh terhadap proses yang berlaku di sini. Pada tahap ini, kita boleh menemui pelanduk dua serupa, hampir sama dengan kita. Sebenarnya, tiada cara untuk semak fakta ini. Alam semesta lain wujud di luar pemahaman kita. Kita tidak boleh mengukur status sistem semasa wujud di dalamnya.
Dan atas sebab tepat ini, teori tekmak kekal sebagai fantasi yang berlebihan berbanding dianggap sebagai pemikiran saintifik yang serius. Tahap kedua multiverse. Tahap kedua adalah lebih menarik dan ia menyatukan banyak alam semesta. Muncul akibat inflasi yang huru-hara yang mengakibatkan ledakan besar berganda. Dalam erti kata lain, ini adalah dunia dengan titik permulaan yang berbeza dengan dunia kita. Hukum asas alam di dunia ini adalah sama seperti dalam kita, tetapi pemala dan zarah asas adalah berbeza. Selepas itu, dunia mempunyai lebih banyak kepelbagaian yang tidak terhingga. Terdapat bilangan variasi yang tidak terhingga kerana setiap alam semesta ini mempunyai perkembangan evolusinya sendiri dari segi sebatin kimia dan fizik. Bayangkan di dunia ini terdapat kemungkinan bintang yang tidak pernah bersinar, atom yang terurai sebaik sahaja ia terbentuk atau jirim yang berlawanan terbentuk pada tahap kita tidak dapat membayangkannya. Tahap ketiga multiverse. Proses ini adalah serupa dengan kebanyakan keadaan kuantum di mana alam semesta dari peringkat pertama dan kedua boleh wujud. Semua variasi peristiwa yang mungkin berlaku secara matematik, alam semesta ini mungkin mencerminkan hasil alternatif peristiwa masa lalu dan juga masa hadapan. Mudah kata, menurut tekmak, tahap ketiga multiverse ialah ruang superposisi. Tambahan pula, jika kita mengambil pendekatan yang lebih berfalsafah, kita boleh mengatakan ini adalah sempadan tertentu. Selepas itu, fantasi kita tidak dapat berfungsi lagi. Tahap ketiga multiverse mengandungi segala-galanya. Sebarang teori, konsep, keadaan fantasi dan parameter sesuatu bahan, semua jenis pemala dan hukum fizik. Segala sesuatu yang membentuk realiti. Tapi kita belum habis lagi. Kita akan menyelami bahagian paling menakjubkan dalam teori ini dan sebelum itu, kita perlu mendekati tahap keempat. Kita mesti mempunyai prakata teori yang kecil. Cuba pertimbangkan, walaupun dalam kepelbagaian alam semesta yang tidak berkesudahan ini di semua peringkat, dengan perbezaan zarah asas, hukum alam dan keadaan kuantum, ada sesuatu yang menyatukan dunia ini, sesuatu yang tetap sama dari satu alam ke alam seterusnya. Astrolab akan memberi anda beberapa saat dan cuba jawab sendiri. Setiap variasi tunggal alam semesta tanpa pengecualian boleh ditakrifkan dengan matematik dan tekmak cuba menerangkan sebabnya. Bayangkan sebiji apel, ia bulat, merah dan keras. Sekarang kita lihat dengan lebih teliti mengenai apel ini. Pada tahap molekul atau kuantum di sini, kualiti ini hilang dan atom tidak bulat, merah mahupun keras. Atom tidak mempunyai warna dan konsep suhu tidak boleh digunakan untuk satu atom. Jadi apakah kualiti yang dimiliki oleh atom? Kuap. Sebagai contoh putaran dan impuls, tetapi dalam intipati mereka, kedua-dua parameter ini adalah matematik abstrak tulen. Intipati bukan material dan secara realiti, nombor. Jika kita mempercayai teori tetangsi, zarah asas hanyalah getaran beberapa tetangsi dan tetangsi ini tidak mempunyai jisim. Jisim mereka dicipta dalam proses getaran tetangsi dan dipanggil medan Higgs. Tetangsi itu tidak sepenuhnya bercakap tentang objek fizikal. Ia adalah matematik semata-mata. Suatu nombor. Akibatnya, tekmak membuat kesimpulan yang mengejutkan yang mempunyai asas. Pada peringkat paling asas, fizik tidak wujud, yang wujud hanyalah matematik. Segala-galanya yang mengelilingi pada dasarnya tidak lain hanyalah konsep matematik abstrak. Matematik tidak menentukan sifat. Matematik adalah alam semula jadi. Tahap keempat multiverse. Tahap keempat multiverse adalah realiti dengan struktur matematik yang berbeza, yang sama sekali berbeza daripada kita. Dan apabila kita berkata sepenuhnya, ia bersifat menyeluruh. Dari satu segi, persoalan tentang rupa mereka atau bagaimana mereka berbeza adalah tidak masuk akal dan sia-sia. Ia adalah realiti yang berbeza di mana matematik adalah sangat berbeza jika ia wujud. Dan jika perkara yang berlaku dalam realiti itu boleh diterangkan dalam apa-apa istilah yang berkaitan dengan matematik. Tetapi jangan lupa, ini hanyalah teori. Teori yang paradok, rumit dan mengelirukan. Dan oleh itu, walaupun ia unik, ia tetap satu teori. Idea radikal tekmak membangkitkan idea di kalangan cendekiawan lain di dunia ini, tetapi beliau juga mendapat tentangan saintis lain. Tekmak merupakan seorang cendekiawan radikal yang berusaha untuk menjawab soalan falsafah yang telah lama membelenggu sejak zaman berzaman. Apa itu masa dalam dunia matematik adalah konsep abstrak, sifat subjektif yang dilahirkan secara eksklusif dalam kesedaran kita. Dan apakah kesedaran? Ia adalah infrastruktur dalam otak kita yang boleh ditakrifkan dengan jelas oleh fizik dan oleh itu, matematik yang membawa kepada kesimpulan ia adalah satu lagi konsep matematik abstrak dan seterusnya. Jika tekmak salah dan tahap keempat multiverse tidak wujud,
dan kemudian pada satu hari, para saintis akan menemui halangan yang tidak dapat ditembusi. Mereka akan menemui sesuatu yang tidak dapat ditakrifkan secara matematik. Sains akan bertambah menarik dan menjadikan penerokaan angkasa dengan visi yang lebih sempurna. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astro Alex signing off from space.